Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya, Naila Huda. Dan untuk cerita jam ini, saya ingin bawakan penonton ke Poland untuk cerita di sebalik World Urban Forum ke-11 yang sebentar tadi ada membawakan perbincangan topik yang cukup menarik dan relevan buat penonton di Malaysia. Antara lain, panelis membincangkan tentang bagaimana bandar-bandar di serata dunia dan masyarakat antarabangsa patut respons bertindak balas terhadap ketidakstabilan akibat pelbagai krisis yang kita lihat pada ketika ini. Dan perbincangan ini juga ada menumpukan perhatian kepada konflik di Ukraine tentunya yang kita lihat telah pun mengakibatkan lebih 3 juta pelarian di Poland. Ini pula menimbulkan persoalan bagaimana bandar-bandar perlu bersedia untuk menerima jumlah pelarian yang meningkat akibat konflik pada ketika ini. Dan barisan panelis melihat krisis-krisis semasa seperti konflik peperangan dan juga pandemik COVID-19 dan perubahan iklim cabaran alam sekitar. Pada masa yang sama, ini juga mewujudkan peluang untuk bandar-bandar negara bergerak ke masa depan yang lebih mampan, kukuh dan juga mesra alam sekitar dan lebih lestari. Ini situasi yang saya kira amat tepat bagi Malaysia yang terpaksa mengadaptasi kepada dunia digital atau digitalisasi dengan lebih cepat yang kita lihat ketika pandemik COVID-19. Mungkin juga dengan bencana banjir yang semakin kerap berlaku dan juga pada skala yang lebih besar. Adakah ini juga akan memaksa negara untuk mengutamakan agenda kelestarian? Dan editor Astro Awani Zulfitri berada di Katowice. Kita nak terus ke Katowice. Zul, yang baru saja kita ikuti sidang media ataupun perbincangan forum sebentar tadi. Yang Zul, kalau boleh saya nak kongsikan sedikit pandangan, kalau saya lihat perbincangan pada peringkat antarabangsa ini selalu dianggap seperti terlalu intelek atau topik-topik yang dibawakan itu amat besar. Tapi saya kira apa yang dibawakan sepanjang forum diadakan ini sebenarnya amat relevan buat Malaysia. Boleh Zul kongsikan sikit apa yang dibincangkan sebentar tadi? Betul Naila, tadi kita membawakan respon emergency untuk pelarian dan juga kes ataupun konflik peperangan di Ukraine. Seperti mana Naila mengatakan bahawa Poland adalah negara jiran antara yang terdekat dengan Ukraine yang terkesan dengan perang yang berlaku, di mana Poland menerima 3 juta pelarian. Dan sudah pasti topik seperti ini menjadi satu tumpuan yang cukup besar di World Urban Forum 2022. Ada yang kata terlampau besar topik ini untuk dibincangkan. Ada yang kata terlampau jauh dan tak ada kena-mengena dengan kita. Tapi seperti mana Naila ungkapkan tadi, dunia berada di empat titik pertemuan konflik ataupun forces yang cukup signifikan dan cukup terkait antara satu sama lain. COVID-19, konflik yang disebabkan oleh peperangan ataupun alam sekitar seperti banjir. Kita bercerita mengenai climate change dan juga kita bercerita mengenai capital, di mana ini saling berhubung kait antara satu sama lain. Berbalik kepada pelarian, isu-isu pelarian Ukraine dan juga perang Ukraine contohnya. Ini antara topik yang menjadi pertumpuan di World Urban Forum kerana sidang media yang anda saksikan sebentar tadi adalah sebahagian kecil daripada topik-topik yang dibincangkan. Terdapat beberapa siri lagi perbincangan yang terkait rapat dengan Ukraine. Apatah lagi di World Urban Forum ini terdapat satu slot ataupun nukleus khas untuk European session, di mana sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan Ukraine menjadi tumpuan. Namun ada yang mengatakan bahawa bagaimana dengan isu pelarian di Afghanistan, isu pelarian di Jordan dan juga di Syria, itu juga menjadi tumpuan dan tidak disampingkan di World Urban Forum ini. Kerana akhirnya apabila kita bercerita mengenai perbandaran, kita bercerita mengenai manusia, ianya inklusif. Dan sebab itu juga ada negara-negara tertentu perlu respon dan juga perlu resilience ataupun berdaya tahan dengan ancaman dan juga konflik yang sedia ada ini. Mungkin masalah di Eropah Timur ini ataupun konflik di Eropah Timur ini ialah berkaitan dengan Ukraine. Tetapi bagi kita di Malaysia atau negara-negara tertentu, kita bercerita mengenai banjir contohnya. Kerana dalam sidang media sebentar tadi juga dilihat bagaimana pentingnya peranan institusi dan juga peranan kepimpinan sesebuah bandaraya itu untuk mengetuai dan juga memberikan respon pantas terhadap krisis. Seperti di Katowice ataupun di beberapa buah bandaraya di Poland ini, antara mereka yang memberikan respon yang cukup jelas terhadap perang di Ukraine ialah Datuk Bandar. Malah Datuk Bandar di Ukraine juga antara orang pertama ataupun berada di frontliner apabila krisis dan juga peperangan berlaku di Ukraine. Dan ini kalau dikaitkan dalam aspek kita di Malaysia,
bagaimanakah peranan ini digalas dan juga dan juga diletakkan di atas bahu seorang Datuk Bandar. Mungkin sesuatu yang tidak popular di Malaysia kerana peranan dan juga hubung jalin antara komuniti dengan peranan Datuk Bandar itu tidak begitu jelas ataupun tidak begitu kelihatan di Malaysia. Namun ini sesuatu yang perlu dipelajari dan juga mungkin perlu diubah. Kerana akhirnya isu-isu perbandaran adalah isu-isu yang berkaitan dengan komuniti dan masyarakat, Naila. Zul, sebenarnya sangat relevan dan cukup sesuai untuk dibincangkan dalam konteks Malaysia. Tapi seperti yang Zul katakan tadi, tentunya dalam kita bercakap tentang krisis, pastinya banyak tumpuan terarah kepada konflik di Ukraine. Tentunya apabila World Urban Forum ini melibatkan banyak agensi-agensi antarabangsa, kita lihat UNHCR, Red Cross dan sebagainya, pastinya mereka akan kongsikan pandangan mengenai apa yang berlaku di Ukraine ketika ini. Yang kita lihat masih lagi berterusan peperangan dan konflik di sana. Mungkin ada yang dikongsikan sedikit juga, ada yang membentangkan sedikit penyelesaian atau idea untuk mencapai keamanan di sana, kerana kita lihat itu menjadi salah satu tumpuan dalam forum di sana, tetapi sebenarnya agak berbeza daripada topik perbincangan yang ditetapkan. Kita nak bincang tentang cabaran-cabaran bagi bandar, tetapi bagaimana ini sebenarnya berkait dengan konflik di Ukraine. Naila, satu perkara yang menariknya mengenai WEF ini bukanlah forum yang bersifat legislatif ataupun membuat dasar dan juga akan, kata orang kata, apa yang akan mengubah dunia melalui forum ini. Benar, itu tidak ada satu kuasa yang jelas yang diletakkan di bawah WEF. Namun begitu, kalau bercerita mengenai idea, kalau bercerita mengenai perbincangan, kalau bercerita mengenai engagement dan juga sesi bengkel dan sebagainya, inilah platformnya, kerana boleh dikatakan ini adalah forum yang paling inklusif yang melibatkan komuniti, orang muda sehinggalah kepada ilmuwan, pakar perancangan bandar dan juga peringkat-peringkat menteri. Dan sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perbandaran dan juga isu-isu itu dilihat lebih menyeluruh. Kalau dilihat kepada isu di Ukraine, benar, itu salah satu topik yang menjadi fokus utama. Tetapi kalau kita melihat kepada isu yang berkaitan dengan kita di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia, sudah pasti isu berkaitan dengan rumah mampu milik. Itu juga adalah isu yang menjadi tumpuan ataupun menjadi cabaran buat negara-negara baik dia dari benua Afrika sehinggalah ke negara-negara yang boleh dikatakan maju. Seperti orang kata the first world country daripada Eropah contohnya. Itu isu yang relevan. Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan pengangkutan awam. Saya pasti Naila cukup aktif di Twitter. Naila menyertai ataupun kita aware dan juga melihat kepada perbincangan bagaimana masyarakat ataupun anak-anak muda khususnya yang mungkin sedikit sebanyak kecewa dengan aspek sistem pengangkutan awam dan juga connectivity antara point A ke point B. Dan juga kita bercerita mengenai daripada eskalator rosak sampailah kepada facilities di pengangkutan awam contohnya. Tetapi di WEF ini juga yang menariknya Naila, apabila kita melihat kepada contoh-contoh terbaik ataupun jaringan pengangkutan awam yang kononnya terbaik di dunia, yang cukup lama dan juga kononnya sudah tercipta, ada juga perbincangan di negara-negara Eropah contohnya untuk mereka memikirkan untuk menghadkan mobilasi dan juga kerana akhirnya kita connectivity adalah satu perkara yang penting, tapi di tempat-tempat ataupun di bandar-bandar raya tertentu mereka mahu melihat kepada mobilasi itu untuk dilimitkan ataupun dihadkan kerana akhirnya keperluan dan juga kemahuan penduduk sesuatu bandar itu, sesuatu tempat itu yang perlu diutamakan. Mereka mengatakan bahawa kalau terlampau ramai orang yang mungkin kena berhubung ataupun berhijrah ataupun singgah di bandar saya, itu mungkin akan tidak memberikan satu daya huni ataupun aspek daya huni yang sesuai untuk mereka. Mereka mungkin akan terhakis sikit sebanyak budaya dan juga cara hidup mereka. Jadi saya kira ada beberapa perkara, kerana secara jujurnya apabila saya datang ke sini, saya datang ke WEF, kita mungkin bercerita mengenai smart city, kita bercerita mengenai connectivity, kita bercerita mengenai betapa pentingnya aspek teknologi, kita bercerita macam mana semua orang dalam bandar ini kita ada semua data. Tapi akhirnya apabila kita bercerita mengenai aspek daya huni, ada perkara-perkara seperti untuk hidup dengan lebih aman, dengan komuniti dapat mengamalkan budaya mereka dan gaya hidup mereka, itu yang lebih utama. Dan Naila, kalau dapat dikongsikan di Katowice ini, satu perkara yang menariknya, bandar dia tak besar, sekitar 300,000 penduduknya.
Tapi kalau di pusat bandar ini, sekarang ni lebih kurang jam 11 pagi, tengah hari. Tapi ini musim panas dan mereka boleh bergerak dalam bandara ini tanpa kesesakan lalu lintas. Anak-anak boleh lagi pergi bermain bersama dengan keluarga mereka di taman-taman. Walaupun dalam kawasan yang kecil ini sentiasa ada taman dalam 2, 3, 500 meter kalau kita berjalan contohnya. Dan sentiasa dihubungkan dengan sistem pengangkutan awam yang efisien. Tidaklah terlampau mega projek, tapi kalau anda dapat lihat dengan tramnya, dengan bas, electric bus dan juga bagaimana akhirnya ada satu faktor yang menarik di sini ialah orang semua jalan kaki. Jalan kaki itu maksudnya bukan apa. Walaupun orang kata, oh di Malaysia panas, tak ada orang nak jalan kaki dan tak naik public transportation sebab panas. Tapi percayalah Naila, cuaca sekarang ni lebih panas dari di Malaysia. Tapi mereka sanggup berjalan kaki kerana adanya laluan dan adanya fasilitis yang memungkinkan aktiviti riadah, aktiviti berjalan kaki itu dan juga konektiviti ataupun sambungan dengan public transportation itu dilakukan dalam masa yang sama, dalam radius yang sangat-sangat selesa untuk semua, Naila. Zul, kita berbaki 1-2 minit saja lagi dan apabila Zul bercakap tentang pengangkutan awam, cukup banyak jenis pengangkutan awam yang lalu di belakang Zul sebentar tadi. Satu contoh yang cukup baik untuk kita lihat urbanisasi dan pentingnya infrastruktur dalam bandar itu. Tapi sebelum kita habis sesi ini, nak tanya juga kepada Zul, apa yang boleh kita jangkakan daripada WUF dalam hari-hari yang akan datang? Apa sesi-sesi yang akan berlaku selepas ini? Dalam berbaki 1 minit saja lagi, Zul. Ratusan sesi dialog dan juga forum masih lagi berlangsung dan saya dengan juga produser Azlinda Salim tak sempat nak kejar semuanya. Tapi akhirnya pada penghujung nanti akan ada satu plan tindakan yang dikeluarkan, cadangan. Kerana inilah WF. Mereka bukan saja merangka deklarasi ataupun kenyataan. Akhirnya mereka bercerita mengenai ini masa untuk bertindak. Dan itu dibuktikan dengan declaration yang dilakukan di Abu Dhabi pada tahun 2020. Di mana dalam masa 30 bulan, ratusan program dan juga penambahbaikan telah dilakukan dan itu yang kita akan jangkakan daripada WF 2022 di Katowice ini, Naila. Okay, diharapkan WF ini akan membuahkan hasil dan tindakan dapat diambil selepas pelbagai perbincangan menarik akan diadakan dan kami akan bawakan perbincangan ini secara langsung di 501 Astro Awani dan juga di platform digital Astro Awani. Terima kasih kepada Zulfitri dari Katowice langsung dari sana untuk ceritakan tentang WUF ke-11 atau 2022. Pelbagai sesi dan perbincangan diadakan dan segalanya ada di astroawani.com. Itu saja untuk cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.